Jom kita intro dulu. Bantu aku like, komen dan subscribe. Boleh hadiahkan super chat, super sticker dan super thank. Terima kasih banyak-banyak. Support aku punya channel. Boleh join aku punya membership. Jom. Adakah pemilihan syarikat U-Mobile sebagai penyedia rangkaian kedua 5G mengambil kira faktor itu tidak lebih daripada 49% pegangan asing itu telah dipenuhi. Faham betul lah dengan Hasan Karim ni. Dia duk memekak dekat media sosial pasal rangkaian kedua 5G. Kata bagi kroni apa semua bagai. Kau tak ada grup WhatsApp ke? Han tak boleh WhatsApp Fahmi ke? U-Mobile telah dipilih sebagai pengendali rangkaian kedua 5G. Apa alasan kerajaan beri tender kepada U-Mobile sedangkan mereka mempunyai saham ekuiti asing syarikat Singapura sebanyak 48.28%? Ada yang minta aku komen pasal MCMC, SKMM pilih U-Mobile Sedia Berhad sebagai rangkaian 5G kedua Malaysia. Hasan Pasir Gudang, kalau nak bertanya soalan ni, tengok-tengoklah dulu, buat kaji selidik. Awak tu ahli parlimen, lepas tu huru-hara kat luar kecoh. Gunakan bahasa ayat dan terma yang betul. Terima kasih kawan-kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe. Okeylah, aku tak mau ni. Kita pergi dulu, kita mulakan dulu dengan rangkaian 5G ni. Sebab Hasan Karim, dia berucap, dia post dekat dia punya media sosial. Sebab aku cari dekat dia punya Facebook, aku tak jumpa. Tapi masuklah petikan berita, dipetikaikan oleh Hasan Karim. Okey. Alamak, aku masuk video. Kita pergi teruslah. Okey, ini di bawah MCMC. Di bawah MCMC dah confirm pemilihan U-Mobile sebagai penyediaan rangkaian 5G kedua muktamad. Jadi Hasan Karim dia post dekat dia punya media, dia kata kerajaan Madani ni bagi dekat kroni. Fahmi Fadil bagi dekat kroni. Kita buat video-video Harun untuk nak respon Wan Hadi, Harun dan juga perempuan tu nama apa dengan Abang Botak. Okey, Putrajaya dikemas kini pemilihan U-Mobile Sdn Berhad sebagai penyedia rangkaian 5G kedua Malaysia adalah muktamad dan tidak akan disemak semula walaupun terdapat beberapa kritikan dilemparkan. Okey, Fahmi Fadil, dalam konteks pemilihan U-Mobile ia dilakukan secara bebas oleh pasukan teknikal dan diputuskan sebulat suara oleh ahli-ahli Suruhanjaya. Pihak pentadbiran tidak terlibat, tiada campur tangan katanya ketika sidang akhbar pasca mesyuarat kabinet. Ujar Fahmi, sekiranya terdapat perkara yang dibangkitkan, beliau sendiri akan bagi maklumat tambahan. Kalau kita lihat dalam sidang parlimen, apabila saya menjawab pada tempoh hari sewaktu sesi soal jawab menteri, saya mendapati kebiasaan ahli-ahli parlimen akan mengambil peluang untuk bertanya lanjut. Ada yang membangkitkan soalan sekiranya ada di kalangan mereka yang ingin mendapat maklumat tambahan. Saya sedia untuk memberikan jelasnya. Tegas beliau, pemilihan U-Mobile tersebut bukanlah kontrak maupun lesen. Sebaliknya, instrumen tersebut adalah spektrum 3.6 GHz, dikenali juga sebagai F2 untuk dibangunkan rangkaian 5G. Tidak ada dana awam yang terlibat dalam membangunkan 5G kedua negara. Dan dari segi aspek pengurusan tata kelola, setakat ini semua berjalan dengan tertib serta tidak ada campur tangan katanya. Okey, alright. Okeylah, dah lah. Malah aku baca banyak-banyak. Dan aku pun malah nak bawa kita pergi dekat X. Biasanya Hasan Karim ni pun dia aktif dekat X. Tapi tak apa, jom kita buat kawan-kawan kita memberi respon. Ya, apa yang aku faham, apa yang aku ada membaca sikit dekat handphone, semua dibuat secara tender terbuka dan U-Mobile ni menang. So apabila U-Mobile ni menang, dia ada saham hak yang Singapura pegang melebihi kurang daripada 49%. Kalau tak silap melebihi 42%. Itu saja dipetikaikan. Kononnya bagi dekat kroni lah, apalah apa semua. Padahal dia ikut spek-spek. Biasalah, dia pun Hasan Karim ni pun dia nak jadi macam Walaun juga. Dia nak jadi macam Walaun juga. Segalanya dia nak petikai. Sekarang okey, memang dah contoh macam kita bernama faham, okey, dah open tender apa semua, U-Mobile menang. So modal nak
Dia nak serang kerajaan sebab U-Mobile ada saham pegangan Singapura lebih daripada 42%. Kononnya tergugatlah 5G kita ni. Kononnya macam itulah. Jadi jom kita dengar ucapan daripada Hasan Karim. Lepas tu dijawab oleh Fahmi dan dalam ni ada Harun. Lepas tu ada perempuan ni aku pun lupa lah nama apa. Tak apalah, ada Wan Hadi. Jadi jom bantu aku like, komen dan subscribe geng. Adakah pemilihan syarikat U-Mobile sebagai penyedia rangkaian kedua 5G mengambil kira faktor siapa-siapa individu tertentu yang memiliki saham dalam syarikat U-Mobile tersebut? Pihak MCMC secara bebas ya. Menteri tidak terlibat, Timbalan Menteri tidak terlibat dalam sebarang proses penilaian ini, maka mereka telah meneliti dan memastikan bahawa isu pegangan saham seperti yang saya nyatakan di awal tadi, iaitu tidak lebih daripada 49% pegangan asing, itu telah dipenuhi. Dan pihak U-Mobile juga telah memaklumkan bahawa pegangan asing akan dikurangkan ke 20%. Habis dekat situ je. Aku tak Ini aku terus straightkan lah kawan-kawan kita memberi respon. faham betul lah dengan Hasan Karim ni. Dia duk memekak dekat media sosial pasal rangkaian kedua 5G. Kata bagi kroni apa semua bagai. Kau tak ada grup WhatsApp ke? Han tak boleh WhatsApp Fahmi ke? Tadi dia tanya dekat parlimen. Fahmi basuh dia cukup-cukup. Puas hati aku tengok. Hasan Karim, kau ni peminat Messi ke apa? Lain macam pula kau ni sampai tak puas hati pula kenapa U-Mobile dapat. Dah macam bola sepak kau buat syarikat telco ni. U-Mobile ni dapat bukan rundingan terus. Dia ikut proses tender. Tak ada kena-mengena dengan Fahmi. Tak ada kena-mengena dengan kroni pun. Ada sebab lah kenapa U-Mobile tu dapat. Soal pegangan asing bukan U-Mobile saja. Syarikat telco lain pun ada pegangan asing juga. Tapi yang bagusnya, U-Mobile ni, dia nak turunkan sebanyak 20% pegangan asing. U-Mobile telah dipilih sebagai pengendali rangkaian kedua 5G. Apa alasan kerajaan beri tender kepada U-Mobile sedangkan mereka mempunyai saham equity asing syarikat Singapura sebanyak 48.28%? Ini dah langgar keputusan kerajaan dalam proses pengenaan kontrak. Sekejap. Pemilihan U-Mobile bukan dilakukan secara direct award atau penganugerahan terus. MCMC laksanakan proses terperinci dari aspek teknikal dan komersial. Macam mana tu? Mestilah kena check rekod kadar aduan, kepuasan pelanggan, prestasi pelaksanaan inisiatif infrastruktur lain, termasuk faktor sumbangan kepada projek penyediaan perkhidmatan sejagat atau USP seperti jendela fasa 1 dan projek penaik tarafan 4G yang selaras dengan komitmen MCMC. Tapi, U-Mobile ada pegangan equity asing kot. Kalau korang nak tahu, dalam syarat khas lesen menyatakan bahawa pegangan asing tidak boleh lebih 49%. Syarikat Singapura pegang saham 48.28%. Jadi ada langgar syarat tak? Mestilah tidak. Oh ya, U-Mobile pun dah bagi komitmen yang pada 2 November lepas mereka akan lepaskan pegangan asing tu daripada 48.28% menjadi hanya 20% sahaja. Sekarang dah faham kan? YB Fahmi Fazil relax je jawab benda ni dalam parlimen sebab faham isu. Yang ni bukan direct tender dan apa yang dia nak buat adalah memastikan standard kualiti komunikasi dalam telekomunikasi Malaysia pada paras yang tinggi dan memuaskan. Okey, ada yang minta aku komen pasal MCMC, SKMM pilih U-Mobile Sdn Bhd sebagai rangkaian 5G kedua Malaysia. Sampai ke Pak Hasan Karim, MP Pasir Gudang pun duk bantai Anwar Ibrahim kat luar ni. Dia kata Anwar ni duk bina kroni lagi teruk daripada zaman Mahathir, dia kata. Pertama sekali isu ni dah dijawab oleh YB Menteri dalam parlimen hari ini. YB Menteri Fahmi Fazil dah jawab dalam parlimen hari ini dah. Tak ada isu dah apa sebenarnya. Dia jadi isu dekat luar ni sebab apa? Sebab U-Mobile ni, dalam U-Mobile tu sendiri ada saham equity syarikat asing, syarikat Singapura 48.28%, hampir kepada 50%. Syarikat Straight Mobile Investment ada dalam U-Mobile itu. Itu yang jadi isu kat situ. Okey, sebelum aku ulas panjang pasal benda ni, aku nak bagi faham dulu. MCMC, SKMM
tak pernah umum, tak pernah sebut bahawasanya mereka telah beri kontrak ataupun lesen yang melibatkan dana awam kepada U-Mobile. Tidak pernah ada isu itu, tak timbul pun isu itu. Itu adalah salah faham dan juga fitnah yang sedang dimainkan dekat oleh pembangkang kat luar ni. Tak pernah, tapi MCMC hanya sebut U-Mobile diberikan peruntukan spektrum. Spektrum sahaja. Yang kedua, U-Mobile dipilih sebagai rangkaian kedua 5G ni bukan melalui proses rundingan terus, direct nego, bukan. Maksudnya syarikat-syarikat telco yang ada hari ini, mereka berebut, bersaing dalam proses tender. Masing-masing kena bentang plan lah, masing-masing kena bentang plan bisnes, teknikalnya bagaimana, sekian-sekian kepada MCMC, dan MCMC yang buat pilihan, MCMC yang buat keputusan. Bukannya Wabi Fahmi Fazil masuk campur, pilih apa yang dia nak, pilih ikut kroni, ikut selera dia, ataupun timbalan dia Teo Ni Ching yang masuk campur pilih apa, pilih U-Mobile. Bukan, itu tak berlaku. Tapi macam mana pula dengan pegangan asing dalam U-Mobile ni? Dia macam ni, U-Mobile dah maklumkan mereka akan kurangkan pegangan asing dalam syarikat sehingga 20%. No issue pun dekat sini. Sebenarnya ramai yang tak tahu, Sultan Johor yang juga yang di-Pertuan Agong hari ini adalah salah seorang pemilik saham U-Mobile hari ini, kedua terbesar. Dekat sinilah timbulnya isu kononnya kerajaan telah melanggar perlembagaan. Kerana apa? Kerana Sultan pun terlibat sama dalam organisasi. Memang dalam peruntukan ada sebut Sultan tak boleh terlibat secara organisasi, tapi hakikatnya MCMC SKMM ini memilih U-Mobile atas sebab-sebab teknikal, aspek-aspek teknikal. Makna kata U-Mobile ni lebih cemerlang lah daripada syarikat lain dari segi teknikalnya, dari segi apa, respon dan komitmen dengan apa yang kerajaan minta daripada mereka dan sebagainya lah. Itu yang berlaku hari ni. Sehingga kan Maxis pun melenting juga apabila kerajaan tak pilih Maxis tapi pilih U-Mobile. Jadi relax lah Maxis pun, betul. Apa salahnya kek ekonomi itu dikongsikan sikit dengan syarikat lain. Okey, tak ada masalah pun kat sini. Okay, alright. Kita pergi dengan Abang Botak pula, Abang Botak. Pak Hassan Pasir Gudang, kalau nak bertanya soalan ni, tengok-tengoklah dulu, buat kaji selidik. Awak tu ahli parlimen, lepas tu huru-hara kat luar kecoh. Gunakan bahasa ayat dan terma yang betul. Kan tak pasal-pasal kena sound dengan YBM Fahmi Fazil. Ini bukan lesen ataupun kontrak. Ini peruntukan spektrum. Penyedia U-Mobile ni dapat pelaksana rangkaian 5G fasa kedua Malaysia. Dia dapat sebab dia layak. Bukan melalui direct award, rundingan terus tak. Dia melalui tender, ada pesaing-pesaing lain. Dan dia menang, dia dapat. Sebab dia layak. Dia dah umumkan dia akan kurangkan saham, pegangan saham asing kepada 20% saja. Nak bagi peluang kepada rakyat Malaysia. Kemudian dia menang 6 kali rangkaian terbaik. Sebab itulah dia dapat. Dan YBM Fahmi Fazil dah bagi tahu dan tegaskan dia tidak terbabit dan tidak campur tangan dalam pemilihan ni. Alamak, letih lah Pak Hassan ni. Dan lagi satu, benda ni tak libatkan dana awam. Aku pelik lah. Yang tak libatkan dana awam kecoh hara. Yang libatkan dana awam kena sakau zaman PM semua tu dia senyap, mulut kena jahit. Apa-apa YBM Fahmi Fazil terbaik penerangan penjelasan tepat dengan fakta dan data. Pak Hassan buat relax sikit, bertenang Okey, ciao. Alright. Itulah Pak Hassan. Kalau hampa ingat Pak Hassan ada keluarkan juga dakwaan ini, hampa boleh tengok kan. Pak Hassan ni aku kadang-kadang pun geram juga dengan Pak Hassan ni. Kan kata penyokong Anwar lah, apa segala Anwar buat serba tak kena. Macam otak dah macam otak walaun. Hassan dakwa kerajaan Anwar mula bina kapitalism kroni. Kalau hampa tengok petikan yang berita. Okey, kerajaan Anwar ikut jejak Dr. Mahathir bina golongan kapitalis kroni. Okey, Kuala Lumpur, ahli parlimen Pasir Gudang Hassan Karim mendakwa kerajaan Madani di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim mula terjebak dengan kesilapan membina kapitalis kroni terkait tindakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC memilih U-Mobile sebagai pelaksanaan rangkaian 5G kedua Malaysia. Wakil rakyat PKR itu malah mendakwa Anwar seolah-olah mengulang kesilapan besar yang pernah berlaku sewaktu pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad, yakni membina golongan kapitalis kroni. Satu kesilapan besar yang dilakukan oleh pentadbiran kerajaan Perdana Menteri
keempat Dr. Mahathir dari 1982 hingga 2004 dari aspek pembangunan ekonomi nasional ialah PM Dr. Mahathir Mohamad terjebak dalam ketaksuban membina golongan kapitalis kroni. Nampaknya pentadbiran kerajaan PM 10 Anwar Ibrahim yang baru berumur 2 tahun sejak 24 November mulai terjebak juga dengan kesilapan membina kapitalis kroni. Bezanya Dr. Mahathir Mohamad membina kapitalis kroni dari kalangan kaum Melayu, Cina, India, dari kalangan rakyat biasa yang merupakan usahawan baru muncul yang berpotensi dan rapat dengannya. Dia kata kira macam Mahathir ni bersama usahawan-usahawan kan. Manakala di bawah PM Anwar Ibrahim mulai wujud sistem hybrid dalam pembinaan kapitalis kroni, dakwah Hasan dalam kenyataan media pada Selasa. Wow. Kalau aku Hasan Karim ni, hang boleh keluarkan kenyataan macam ni, mampui hang kena dengan aku. Dakwah Hasan lagi, imej kerajaan Madani pimpinan Anwar yang menjadi pejuang menegakkan tata kelola urus tadbir kerajaan yang baik, telus dan amanah mulai tercela dan dipersoalkan angkara munculnya kembali amalan membina kapitalis kroni, tetapi kali ini datang dari golongan maha kaya. Menurut beliau, di bawah pentadbiran Anwar terdapat 3 jenis kapitalis kroni. Golongan pertama ialah kapitalis kroni yang terbina sejak zaman pentadbiran Dr. Mahathir yang semakin matang dan berpengalaman, kini terus wujud mengelilingi dan menumpah kesetiaan dan sokongan kepada Perdana Menteri yang baru. Mereka ini pemain-pemain besar dalam industri tenaga elektrik, industri digital dan industri pengangkutan seperti pelabuhan dan penerbangan. Habis tu, kita ambil 3 industri. Industri tenaga elektrik. Awak nak pergi bagi dekat syarikat yang duk repair kereta ke apa? Ataupun yang industri elektrik ni, kita nak buka open tender, kita nak ganti hak yang syarikat-syarikat ataupun pemain-pemain ni kepada kilang-kilang hak yang duk pasang kereta, yang duk buat spare part kereta. Kan? Lepas tu industri digital. Baru-baru ni apa hak yang di MDEC. MDEC baru-baru ni pasal hak yang ketua pengarah ke pengurusi yang di bawah siapa nama tu, aku lupa lah daripada DAP tu. Lepas tu satu lagi industri pengangkutan. Industri pengangkutan baru-baru ni apa kita dah pisahkan di bawah Anthony Loke. Kita dah pisahkan apa dia tu nama apa? Puspakom pun kita dah pisahkan. Contohlah kan, kita ada bengkel kereta. Kita nak join juga bersama dengan Puspakom. Boleh buat inspection dekat bengkel kereta kita. Pun boleh buat, boleh join, tapi memerlukan modal. Siapa-siapa saja boleh join. Lepas tu pelabuhan dan penerbangan. Aku kadang-kadang aku pun tak faham syarikat penerbangan ni kita nak tukar kepada syarikat kereta terbang. Macam tu. Tak apalah, biar dia. Golongan kedua, kapitalis kroni di zaman kerajaan Madani. Belum begitu meluas, belum begitu berani kerana gerak tindaknya sering diperhati. Kapitalis kroni jenis kedua ini yang rapat dengan Perdana Menteri adalah pemain kecil, masih amatur, yang baru muncul, yang tidak ada track record sebagai usahawan berjaya tetapi mendapat peluang dan ihsan dari kapitalis kroni golongan pertama yang sedang membina jambatan hubungan rapat dengan Perdana Menteri ke-10. Tetapi golongan ketiga, kapitalis kroni di zaman PM Anwar Ibrahim, agak luar biasa. Golongan ini tidak ramai tetapi amat menonjol. Golongan ini golongan ini agak kebal dan tidak mudah disentuh kerana dilindungi oleh momokkan undang-undang yang bernama 3R. Wujudnya golongan kayangan ini yang melakukan fungsi perniagaan yang dilarang oleh undang-undang telah terdedah sekarang ini apabila Kerajaan Persekutuan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah memberikan lesen mengendalikan rangkaian kedua 5G kepada sebuah syarikat telco yang
yang relatifnya pendatang baru, tetapi 22.31% saham ekuiti syarikat tersebut dikuasai oleh institusi yang dilarang oleh perkara 34/3 Perlembagaan Persekutuan yang melibatkan diri secara aktif dalam apa-apa perusahaan komersial. Dakwah Hasan dalam kenyataan itu lagi. Weh, okey sikit game. Pada 2 November lalu, MCMC memilih U-Mobile sebagai pelaksana rangkaian 5G kedua di Malaysia. Ia selaras dengan usaha untuk memaksimumkan potensi teknologi 5G untuk manfaat rakyat, industri dan negara. Berdasarkan maklumat daripada SSM, pemegang saham terbesar U-Mobile adalah Straight Mobile Investment. Syarikat ini ada kaitan dengan Temasek Holding dari Singapura. Entiti ini memegang sebanyak 48.26% kepentingan dalam U-Mobile Sdn Bhd. Lain-lain pemegang saham yang mungkin anda ingin tahu adalah seperti Yang di-Pertua Agong Sultan Ibrahim 22.31%, Magnum Berhad 7.84%, Singa Malaysia 6.1%, U Telemedia 5.59% dan Tan Sri Datuk Poh Kiong 2.35%. Media dilaporkan sejurus pengumuman MCMC tentang rangkaian 5G kedua Malaysia. U-Mobile terus mengumumkan rancangan mereka mengurangkan pemilikan luar kepada 20%. Mereka menjemput lebih ramai rakyat untuk melabur dalam syarikat mereka. So, apa solusi? Aku nak tanya jugalah, apa solusi daripada Hasan Karim? Apa solusi? Apa cadangan daripada Hasan Karim? Oh tak boleh, kita bagi kat Maxis lah. Maxis ni India, rakyat Malaysia. Oh tak boleh, kita kena bagi kat Celcom lah. Kan? Oh ni monopoli habis ni. Ini ada geng-geng kaya monopoli sana, geng-geng kurang kaya ni dapat projek tu, dapat projek ni. Tapi Hasan Karim dia tak dapat senaraikan syarikat apa yang dah kerajaan bagi, dah Anwar Ibrahim serahkan. Sampai sekarang dia tak dapat buktikan. Hanya duk mainkan persepsi macam ni saja, duk sebut-sebut tapi mana hang nak kritiklah hak yang membina. Hanya semata-mata hang main macam walaon, tu nampak ada tu syarikat yang dapat MCMC punya projek 5G, tengok dia ada saham tu, dia ada saham ni, dia ada saham ni. Habis tu satu dunia ada terkait dengan mereka syarikat. No, Singapura, mana syarikat gergasi, semua dia masuk melabur. Semua masuk. Kalau aku kaya sekalipun, aku akan masuk melabur di mana-mana juga syarikat-syarikat besar-besar. Kalau aku kaya, dan insya-Allah aku akan kaya. Kan? Kita ada duit, kita nak duit, kita terus beranak. So kita invest. Oh, dekat Thailand lah, kita ambil Thailand ke Filipina, ada satu syarikat ni, dia punya saham dah sedang menaik. Kan? Nampak untung, syarikat tu international. So aku ada duit, aku pergi letak duit dekat dia. Apa masalah? Jadi aku pun tak faham lah. Dan Anwar pun dia tak bagi direct nego pun. Dia okey nak open tender. Kenapa Hasan Karim dia tak sebut langsung di dalam kenyataan dia tu mengatakan kerajaan hari ni teruk, kerajaan bagi direct nego. Tengok, tak ada. Jadi itulah habis kat situlah untuk Hasan Karim ni lah. Tengok dah habis berapa minit lah soal Hasan Karim ni. So, terima kasih kawan-kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe. Aku